Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشيخ محمد أشعري رحمه الله تعالى شيخ محمد هاشم أشعري رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين في رسالته المسمى برسالة أهل السنة والجماعة ومنهم فرقة يتبعون رأي محمد عبده ورشيد رضاه ويأخذون من بدعة محمد بن عبد الوهاب النجدي وأحمد بن تيمية وتلميذيه ابن القيم وابن عبد الهادي فحرموا ما أجمع المسلمون على ندبه وهو السفر لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, satu organisasi besar Islam di Indonesia bahkan di dunia. Kita sambung lagi hari itunya, dia kata berlaku pada tahun 1330 ni perpecahan banyak di tanah Jawi. Ahzabun mutanawwi'atun, puak-puak yang pelbagai. Wa ara'un mutadafi'atun, dan pandangan-pandangan yang saling bertentangan. Wa aqwalun mutadharibatun, dan
pendapat-pendapat yang saling berpukulan antara satu sama lain. Warijalun, dan laki-laki, yakni tokoh-tokoh agama, mutajazibatun, yang saling tarik menarik pengikut. Maka hari ininya sambung lagi hari itu, wa minhum, dan setengah daripada mereka itu yang berpecah ni, keluar satu kelompok, firqatun, satu firqah, yattabi'una, mengikut mereka itu satu satu kelompok ni, ra'ya, akan pendapat Muhammad Abduh, satu orang tokoh ulama di Mesir. Bahkan beliau ni ialah mufti di Mesir, Muhammad Abduh. Jadi Muhammad Abduh ni satu tokoh ulama yang besar jugalah, mufti di negeri, di negara Jumhuriyah Misriyah Arabiyah. Dan beliau ni dalam beberapa pandangan ada yang kontroversi. Antara lainnya riba bank tu, bunga bank, bukan riba, bunga bank, kita buat pinjaman bank tu ada bunga dah. Tidak dikatakan sebagai riba. Itu salah satu daripada pandangan Syekh Muhammad Abduh. Ala kulli halnya beliau ni juga ialah salah seorang tokoh orang alim lah. Saya nak komentar lebih-lebih tak berani. Sebab banyak juga kitab-kitab dia yang saya baca. Antara lain ialah hasyiah di atas kitab Syarah Aqaid Adudiyah. Aqaid Adudiyah ni, Aqidah Adudiyah. Ini karangan bagi Qadhi Adduddin Al-Iji, satu orang tokoh mutakallimin yang sangat masyhur. Kemudian disyarah oleh Imam Jalaluddin Ad-Dawani. Imam Jalaluddin Ad-Dawani juga ada tokoh ulama mutakallimin Al-Asy'ari, Asy'ariyah yang masyhur. Dan Syekh Muhammad Abduh ni dia ada buat hasyiah di atas kitab tersebut. Hasyiah ni maknanya nota kaki lanjutan, syarah yang lebih panjang lagi. Jadi bukan main-main lah Syekh Muhammad Abduh ni. Sebab tu sampai sekarang pun tokoh-tokoh ulama di Mesir, seumpama bekas mufti Mesir sendiri, Syekh Ali Jum'ah, ini antara ulama sekarang yang begitu sekali sanjung Syekh Muhammad Abduh ni. Itu. Cumanya ketika zaman beliau tu ialah di zaman pemerintahan Khilafah Utsmaniyah, yang khalifah ketika itunya ialah Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani. Sultan Abdul Hamid yang kedua. Satu-satunya khalifah Utsmaniyah, Sultan Utsmaniyah yang terakhir, paling berkuasa dan paling hebat dalam pemerintahan dia. Itu kalau nak tengok kena tengok drama pun ada dah. Orang Turki buat sekarang ni. Fiatat Abdul Hamid tajuk drama dia. Berapa season dah tu ni. Pernah dia tawar kepada Malaysia zaman PKP itu kan. Dia tawar free drama tu untuk dipertontonkan dalam TV1, TV2, TV3. Cuma dia minta supaya bayar untuk orang translate saja. Tapi tak tahu kerajaan tak sah tu. Dia nak cerita hak ngarut tu ni. Kalau cerita tu kita tengok, masya-Allah. Mudah-mudahannya orang lain ni dia malah baca kita, dia malah baca buku. Padahal buku cerita kitab yang mencerita tentang Sultan Abdul Hamid ni banyak. Ada banyak kitab-kitab yang mencerita tentang ketokohan Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani. Tapi orang lain ni tak minat baca, dia minat tengok cerita. Kalau dipertontonkan Allah, baru orang panggil terbuka otak kita ni memahami bagaimana Khilafah Utsmaniyah tu boleh berdiri dengan begitu hebat pada zaman dia tu. Itu. Jadi antara lainnya tokoh yang sezaman dengan Syekh Muhammad Abduh ni di kalangan orang Jawi kita ialah Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani, pengarang kitab Faridatil Faraidi, Tashil Nailul Amani, syarah bagi kitab Jurjani, guru bagi Syekh Tok Kenali, guru bagi Tok Kenali. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab karangan Syekh Ahmad ni,
banyak di akhir-akhir kitab tu dia doa kepada Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani. Sebab Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani ni mempeloporkan satu slogan kesatuan Islam. Kesatuan Islam. Dan di zaman dia itulah matba'ah tempat percetakan kitab sangat pesat didirikan. Sehingga kitab-kitab orang Jawi, orang Melayu kita ni sampai sekarang ni pun masih lagi dicetak di tanah Arab, terutama di Mesir. Terutama di Mesir, di matba'ah Mustafa Babil Halabi, Isa Babil Halabi. Dari zaman dulu lagi ada matba'ah Bulaq, itu tempat cetak kitab yang lama-lama. Tu. Jadi satu orang yang kontroversi di Mesir ni namanya Syekh Muhammad Abduh, kerana dalam pandangan politik beliau, beliau ni dalam pandangan politiknya terpengaruh dengan seorang tokoh daripada Afghanistan namanya Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Sehingga Syekh Muhammad Abduh ni menganggapkan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani ni ialah satu orang guru bagi dia. Padahal kalau tanya saya lah, nyaling Muhammad Abduh lagi lah pada Sayyid Jamaluddin Al-Afghani tu. Tetapi oleh kerana pemikiran Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dalam medan siasah, dalam medan politik, mengkagumkan Syekh Muhammad Abduh, maka Syekh Muhammad Abduh ni dia ambil orang panggil pemikiran-pemikiran Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dalam medan politik, iaitu gerakan-gerakan untuk menjatuhkan Kesultanan Uthmaniyah pada ketika itu sangat pesat dijalankan oleh dia panggil apa? Apa dia panggil? Gerakan di bawah tanah ni lah, underground ni. Dia panggil mission apa tu? Orang tahu tak? Allah. Muhammad Abduh ni termasuk di kalangan orang yang daftar jadi ahli. Mission apa? Mission scenery ke apa dia panggil ni? Ada kan? Yang dibongkar oleh Sultan Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani. Kamu tak ingat nama kumpulan itu? Sohu sangat lah. Bukan Suhyuniyah, bukan gerakan Zioni. Dia gerakan apa dia panggil? Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau hari lahir dia atau hari wafat Syekh Muhammad Abduh ni, kumpulan tu dia buat orang panggil wish lah, kata-kata sambutan sebagai Syekh Muhammad Abduh ni salah seorang daripada anggota kumpulan tersebut. Kumpulan tu orang kafir lah, bukan orang Islam dah. Kumpulan tu orang kafir punya kreat untuk menjatuhkan kerajaan Uthmaniyah. Bagai-bagai cara lah, kalau kita tengok dari drama tu hebat sungguh lah. Bagai-bagai cara orang kafir ni nak membunuh umat Islam dengan menghilangkan keyakinan mereka terhadap kekhalifahan Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani. Itu. Maka di zaman ni jugalah berlakunya orang panggil nasionalisme Arab. Dikreatkan orang panggil fahaman apa? Kebangsaan Arab, iaitu merasakan orang Arab lebih layak untuk memegang tampuk khalifah berbanding dengan orang Ajam. Kerana Turki ni bukan Arab, Ajam. Maka bagai-bagailah orang panggil serangan-serangannya. Antara lain juga ialah guru bagi Syekh Muhammad Abduh, iaitu Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Sehingga guru dia Sayyid Jamaluddin Al-Afghani ni ditangkap di Istanbul dan dihukum penjara sehingga mati oleh Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani. Jadi satu orang daripada murid beliau, bukan murid dari medan ilmu. Kenapa saya kata gitu? Sebab Muhammad Abduh ni alim dia, dalam medan ilmunya seorang yang alim, ulama besar dia. Saya tengok ke karangan-karangan dia tu, baca pun tak faham apa dia bahas. Memang hebat sungguh Syekh Muhammad Abduh ni. Tetapi murid dari segi ideologi politik dia panggil. Ideologi politik. Iaitu nak kepada tajdid, pembaharuan, kemodenan, kemajuan. Tidak mahu lagi kepada khilafah Uthmaniyah yang dianggapkan mundur dan kuku besi pada zaman tersebut. Itu dah. Wa Rashidu Ridha, dan Rashid Ridha ni anak murid kepada Syekh Muhammad Abduh. Dan beliaulah banyak mengumpulkan orang panggil karangan-karangan Syekh Muhammad Abduh. Antara lain ialah tafsir Quran Syekh Muhammad Abduh. Saya ada kat pondok tu. Tafsir Quran Syekh Muhammad Abduh. Boleh kata panjang meja ni.
Nah, tu pun tak selesai, tak habis. Beliau meninggal dunia, Syekh Muhammad Abduh ni. Jadi orang alim lah, bagaimana kita nak komentar. Nah, tetapi walau alim bagaimanapun adalah beberapa fatwa-fatwanya agak tergelincir. Itu sudah biasa. Nah, tergelincir daripada ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah. Habis. Wa ya'khuzuna min bid'ati Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi. Ini kata Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, bukan kata saya dah. Saya baca ni. Nama ada nak marah sini dah. Wa ya'khuzuna, dan mengambil mereka itu siapa? Syekh Muhammad Abduh dan Rashid Ridha ni dikatakan oleh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari, mereka ni mengambil min bid'ah, daripada bid'ah. Mana perkara yang direka-rekakan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi ni kita maklumlah, iaitu satu tokoh pembaharuan Islam di Najd. Nah, yang bersatu dengan Muhammad bin Saud untuk menjatuhkan orang panggil khilafah Uthmaniyah juga. Nah tu. Sehingga kepada mereka lah dinisbahkan gelaran Al-Wahhabiyah. Wahabi tu je lah tu. Tapi zaman sekarang ni jadi orang panggil murah dah gelaran Wahabi ni. Nah, habis orang jadi Wahabi belakang ni tak kena ni. Nah, jadi tak ada nilai dah gelaran tersebut. Kalau dulu gelaran ni bagi orang hak betul-betul menyalahi dengan hak apa dibawa oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah tempatan. Nah, memang betul-betul menyalahi sungguh. Tapi sekarang ni tak dah. Nah, habis ulama ahli sunnah wal jamaah, asatizah ahli sunnah pun habisnya cak Wahabi belaka atas dahi. Nah, jadi murah gelaran ni. Hanya, tak ada manfaat dah gelaran ni jadi. Sebab apa? Sebab mudah menggelar tu mudah sangat. Nah, jadi hak Syekh Muhammad Hashim Asy'ari kata Syekh Muhammad Abduh dan Rashid Ridha ni ambil bid'ah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Ini barangkalinya dari segi politik juga. Nah, dari segi siasah, dari segi ideologi politik juga. Iaitu sama-sama tidak setuju dengan khilafah Uthmaniyah kepimpinan Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani. Sebab kalau kira Syekh Muhammad Abduh ni Asy'ariyah. Nah, sebab saya cerita tadi lah. Dia karya satu hasyiah, syarah bagi hasyiah, syarah lebih lanjut, lebih panjang, nota kaki lebih panjang di atas syarah Jalaluddin Ad-Dawani di atas kitab Akidah Adudiyah. Ini kitab Usuluddin, kitab ilmu akidah di atas mazhab Asy'ariyah, mazhab Asy'ari. Nah, bagaimana boleh kata Syekh Muhammad Abduh ni ambil bid'ah Muhammad bin Abdul Wahhab? Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahhab ni memang dia tolak terus Asy'ariyah. Sebab Muhammad bin Abdul Wahhab ni dia bermazhab Hambali. Nah, dan memang mazhab Hanabilah ni dari segi akidah mereka ni dikenalkan dengan kaum Athariyah. Nah, Athariyah yang mana imamnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi di sana ada kelompok Hanabilah yang terjerumus kepada akidah tajsim, dia panggil. Akidah menjisimkan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tamassuk bizawahir al-kitab was sunnah. Berpegang dengan semata-mata zahir Al-Quran dan hadis pada ayat-ayat sifat Allah Ta'ala, ayat-ayat mutasyabihat, tanpa dilentangkan di atas qawaid aqliyah dan tidak ditakwil hatta takwil ijmali sekalipun. Tidak. Bahkan pegang bulat-bulat dengan makna yang al-mutabadar minhu. Makna yang disegera faham. Contoh kita kata, yadullah, tangan Allah. Tangan makna zahir, makna hakiki. Makna zahir atau makna hakiki. Atau al-makna al-mutabadar minhu. Makna yang disegerakan masuk faham dalam kepala otak kita. Bila sebut tangan ni ialah anggota tubuh badan. Gitu kan? Jadi oleh satu kelompok Hanabilah ni mereka memang pegang tangan itu ialah anggota tubuh badan. Anggota tubuh badan. Tapi bagaimana kefiat tangan itu diserah pada Allah Ta'ala. Tak tahu. Ni silap ni.
Nah, tu padahal kalau kata tangan dengan makna sifat Allah Taala, tak ada dah. Itu paling kurang apa orang panggil apa? Salah satu qaul Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, isbatul yad sifatan min sifatillah. Mengisbatkan tangan salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah Taala. Bukan tangan tu jarihatan min jawarihillah. Bukan satu anggota tubuh badan, bukan. Sifat. Apa? Satu sifat yang seperti sifat ma'ani. Kudra, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, wajuhu, yadun, jambun, istiwa. Oh, ya banyak lagi sifat. Itu salah satu qaul Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Itu mengisbatkan semua tu sifat-sifat ma'ani di zat Allah Ta'ala. Lepas tu apa hakikatnya? Wallahu a'lamu bihaqiqatiha. Allah yang mengetahui apakah hakikat sifat tangan, sifat wajhu, sifat jambun, sifat istiwa, sifat kudrat, sifat irada. Allah yang mengetahui hakikat. Kita tak tahu. Gitu. Cukup dah tu. Ataupun tangan bukan tangan anggota tubuh badan. Lepas tu tangan dengan makna qudrah, itu takwil tafsili. Salah satu juga pendapat Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Ataupun tangan di situ bukan anggota tubuh badan. Apa makna? Serah pada Allah Taala. Allah yang Maha mengetahui. Itu salah hak asah. Salaf hak asah. Bukan salafi dah. Salaf hak asah. Mana? Amirruha kama ja'at. Kita baca seperti mana yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qira'atuha tafsiruha. Kita baca tu ialah tafsir dia dah. Baca dia tu tafsir dia dah. Baca dia tu tafsir dia dah. Jangan duk tanya banyak. Lepas tu tangan anggota, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan makna tu. Lepas tu apa makna situ? Allahu a'lamu bihaqiqatiha. Allah lah yang mengetahui apa makna tangan yang sebenar. Bukan makna anggota tu badan. Kalau hak tu selamat. Hak tu ahli sunnah wal jamaah lah kata. Sama ada takwil ijmali serta serah tafwid, atau takwil ijmali isbat sebagai sifat, atau takwil tafsili. Takwil ijmali dan takwil tafsili. Ini disimpulkan oleh Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jawharatit Tauhid. Wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Wa kullu nassin, dan bermula tiap-tiap nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Awhamat tashbiha, memberi perasan, memberi sengkah serupa Allah dengan makhluk. Awilhu, kena takwil tafsili. Itu mengikut jalanan kebanyakan ulama khalaf. Wajah dengan makna zat, tangan dengan makna kuasa, istiwa dengan makna menguasai, tertinggi dengan makna menguasai. Gitu. Awilhu au fawwid warum tanziha, atau tafwid wa ufawwidu amri ila Allah, serah pada Allah Taala apakah makna yang sebenar, serta ditanzih keserupaan Allah daripada makhluk. Jadi takwil ijmali dulu. Tangan bukan makna hakiki anggota tubuh badan, mustahil ala Allah. Itu. Lepas tu apa makna tangan situ? Allah lah yang Maha mengetahui. Ataupun satu sifat daripada sifat-sifat ma'ani Allah Taala. Itu pun pandangan Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Itu dah. Jadi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi ini, walaupun pada fiqhnya bermazhab Hanabilah, tetapi pada akidahnya agak terjerumus kepada akidah tashbih dan tajsim. Itu tidak mengikut sebenar-benar Imam Ahmad bin Hanbal pada pegangan Athariyah, dia panggil kelompok Athariyah. Jadi kalau sekarang ni, kalau kita boleh tengok ulama-ulama mazhab Hambali, dia panggil Hanabilah judud, banyak mereka tu menjawab setiap orang panggil kemusykilan yang ditimbulkan oleh kelompok yang mengikut bagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Itu dah. Habis itu. Jadi barangkalinya Kiai Muhammad Hashim Asy'ari kata Syekh Muhammad Abduh dan Rashid Ridha ni ya'khudhuna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, barangkalinya pada medan ideologi siasah politik. Sebab saya tak nampak keserupaan itu. Syekh Muhammad Abduh ni orang sufi, orang tarekat.
Nah, sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni lawan cukup-cukup lah tarekat sufi ni. Tasawuf ni. Tu. Syekh Muhammad Abduh ni membenarkan ziarah kubur, istighosah, tawassul. Ya benar. Cuma dia membebaskan orang daripada terikat dengan satu-satu mazhab. Itu satu daripada tajdid Syekh Muhammad Abduh. Tu tapi pada dengan dia lah muka dia orang alim. Ni. Cuma hak di diri dia tu dia buat juga kepada amil muslimin, orang awam di kalangan orang Islam. Nah, tu. Habis itu. Wa Ahmad bin Taimiyah. Ini Athah pada kata Muhammad Athah pada kata Ra'ya lah, ataupun Athah pada kata Muhammad Abduh. Mana wa minhum firqatun yattabi'una ra'ya Ahmad bin Taimiyah. Gitulah. Dan setengah daripada tokoh-tokoh agama pada tahun 1330 ni ada satu kelompok yang mengikutlah mereka itu akan Ahmad bin Taimiyah, iaitu Syekhul Islam di dalam mazhab Hambali. Beliau ni orang alim. Ya. Jangan pula kita bunyi Ibn Taimiyah ni enggak nak marah lalu lah. Memang adalah fatwa-fatwa dia tu yang melanggari ijma' banyak. Nah, lebih daripada 50 fatwa dia tu langgar ijma'. Langgar tu. Jadi kalau kedai ni langgar tu. Tetapi tetap dia tu seorang yang alim. Antara murid dia siapa? Imam Az-Zahabi, mazhab Syafi'i. Ibnu Katsir, mazhab Syafi'i, pengarah kitab tafsir Ibnu Katsir, itu murid Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi Ibnu Taimiyah ni dalam mazhab Hambali dia seumpama ya Syekhul Islam Imam Zakaria Al-Ansari dalam mazhab Syafi'i, iaitu dapat gelaran Syekhul Islam dalam mazhab Hambali. Tetapi di sananya adalah orang panggil fatwa-fatwa dia tu melanggari ijma' yang menyebabkan apabila pengikut-pengikut dia ikut fatwa-fatwa tersebut, jadi berlakulah orang panggil kekacauan dalam masyarakat Islam. Itu. Jadi sebab tu kalau guru kami di Al-Azhar Asy-Syarif, antara lain Syekh Ali Jumaah sendiri, Syekhul Azhar Syekh Ahmadut Tayyib, sekarang Syekhul Azhar, sekarang Imamul Akbar, Syekhul Azhar. Begitu juga guru yang saya mulazamah mengaji kitab-kitab Usuluddin di Masjid Al-Azhar, Al-Fadilatul Syekh Dr. Jamal Faruq Ad-Daqaq Al-Hasani, Amir Kuliah Usuluddin Dakwah, setiap kali menyebut nama Ibnu Taimiyah ni Al-Hafiz Ibnu Taimiyah. Dalam medan hadis dia ni pangkat gelaran Al-Hafiz, orang yang hafal 100,000 hadis. Bukan main-main lah. Bukan tahap kita lah. Bukan tahap kita. Maksudnya kita ni kena hormat pada ulama. Walaupun ulama tu diiktira ataupun ditahzir oleh ramai ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Tetap guru kami di Al-Azhar bila sebut nama Syekh Ibnu Taimiyah ni disebut dengan gelaran dia dalam ilmu dia. Kalau dalam medan hadis Al-Hafiz. Kalau dalam medan mazhab Hambali dia Syekhul Islam dalam mazhab Hambali. Di zaman dulu berlaku orang panggil perdebatan yang sangat sengit di antara ulama-ulama Syafi'iyah kita juga. Apakah Ibnu Taimiyah ni boleh kita panggil Syekhul Islam? Tu. Sehingga ada di kalangan ulama Syafi'iyah mengkafirkan siapa-siapa yang menggelarkan Ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam. Sebab apa dia kata? Sebab Ibnu Taimiyah ni Syekhul Tajsim, bukan Syekhul Islam. Tetapi di sana ada ulama Syafi'iyah kita karang kita membela Ibnu Taimiyah dengan gelarannya Syekhul Islam pada mazhab Hambalinya. Gitu dah. Itu panjanglah cerita. Sebab tu kalau kita tak biasa baca banyak kitab ke apa kita jadi sepit sikitlah sepit sikit pandangnya. Tapi bila kita baca banyak sikit, ada pro dan kontranya. Siapalah, sama juga dengan tokoh dalam tasawuf namanya Ibnu Arabi. Itu juga mempunyai sekian pro dan kontranya. Ada yang kontra dengan Ibnu Arabi ni kafir,
Kafir Ibn Arabi, Batiniyah, Sufi, Batiniyah, Ismailiyah, Syiah. Habis caknya bubuh. Ada kelompok ulama yang membela Ibn Arabi, mentakdiskan Ibn Arabi, menyucikan dia. Sehingga Ibn Arabi ni waliyun min awliyaillah, qutbul wali. Wali kutub. Nak kata kena. Nak tahu ni? Susah. Ada juga ulama yang duduk tengah-tengah. Yang duduk mutawasit, duduk tengah-tengah. Mana? Yang ambil kaedah, khuz ma safa, da' ma kadara. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Gitu je. Hak mana Ibn Arabi cakap yang sesuai dengan syariat, dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, boleh kita ambil. Yang tidak sesuai, yang nampak tak boleh nak ditakwil, tolak. Tinggal yang duk pakak tu. Itu ulama di tengah-tengah. Tidak menyucikan dan tidak mengkafirkan. Tidak orang panggil duduk salah satu dah, duduk tengah-tengah. Sebab banyak syubhat-syubhat yang kita tak pasti. Itu. Salah kau tak betul, lagu mana? Akhirat esok susah kita. Dua ulama tu kafir, tak apa akhirat esok dia akan berguam di mahkamah Allah. Apa mu kafir dia ni? Dia tak kafir ni. Mana dalilmu, hujahmu? Dia akan jawab dengan Allah sebab dia ulama, dia kara kita. Ada kara kita. Jangan main. Kita ada di pondok tu. Di pondok saya tu 2 jilid tebal ni. Mengkafirkan Ibn Arabi. Jangan main-main. Tu. Dan ada ulama membela Ibn Arabi. Kara berjilid-jilid juga kita. Membela, mentakwil kalimah perkataan-perkataan dia yang dikontroversikan dan sebagainya. Banyaklah. Itu dah. Ni Syekh Ibn Taimiyah ni termasuk juga orang panggil tokoh yang kontroversi. Ada yang begitu sekali menyanjungnya, terutama anak-anak murid dia, terutama juga di kalangan orang bermazhab Hambali. Kerana memang Ibn Taimiyah dalam mazhab Hambali, alim dia. Sehingga Imam Subki kata, Imam Subki ke siapa? Tak silap Imam Subki dah. Tu kalau tak silap lah. Dia kata apa? Dia kata Ibn Taimiyah ni ilmuhu kabir. Ni musuh mengomentar tentang diri Ibn Taimiyah. Musuh dari segi ilmu lah. Mereka banyak orang panggil berbantah-bantah. Tapi dalam memuji Ibn Taimiyah katanya Imam Subki, Ibn Taimiyah ni ilmuhu kabir. Ilmunya luah besar. Walakin aqluhus saghir, akan tetapi akalnya kecil. Itu katanya Imam Subki kalau tak silap. Wa tilmizaihi, dan 2 muridnya Ahmad bin Taimiyah. Siapa? Ibnul Qayyim wa Ibn Abdul Hadi. Ibnul Qayyim wa Ibn Abdul Hadi. Ini 2 orang tokoh anak murid bagi Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Itu. Faharramu, maka mengharamlah mereka itu satu firqah ni. Ma akan amalan, akan barang, yakni akan amalan ajma'al muslimuna, yang telah ijma'lah oleh sekalian ulama-ulama Islam ala nadbihi, di atas sunatnya amalan tersebut. Ulama ahli sunnah wal jamaah ijma' amalan tersebut tu sunnah. Tapi puak ni yang kata haram tu. Agak pelik tu. Tu. Apakah amalan tersebut? Wahwa, dan iyo apa? Ma tadi. Amalan yang diijma' oleh ulama Islam sunnah amalan tersebut, tetapi fuak ni, firqah satu fuak ni mereka mengharamkan amalan tersebut, ialah as-safaru li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ialah bermusafir untuk menziarahi kubur bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ni? Karena ini terbina di atas terlalu, orang panggil apa? Terlalu syadid, terlalu ekstrim dalam takut umat Islam ni mengibadahkan diri mereka kepada Nabi. Tu. Memang di zaman khalifah zaman
Marwan bin Hakam kalau tak silap. Di zaman Marwan bin Hakam ni pernah dia lalu di depan kubur Nabi, dia tengok satu orang duk tepek pipi di tanah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun pukul atas belakang. Muak ke apa ni? Tiba-tiba hak paling tu ialah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Nah, tu panjang hadis tu, cerita riwayat ni sahih lah. Cuma saya tak ingat orang panggil matan Arabnya. Nanti kita mari semula kita teringat, kita bawa kitab tentang bicara tentang ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tu Marwan bin Hakam ni bukan sahabat Nabi. Dia bukan sahabat. Nah, sedangkan Abu Ayyub Al-Ansari sahabat Nabi. Rupa-rupa dia duduk katak atas belakang sahabat Nabi. Ingat ke duduk sembah kubur. Nah, lalu jawab Abu Ayyub, ya aku tahu. Aku mari bukan kerana batu ni, tapi orang yang ada dalam batu ni. Dia sebut lebih kurang gitu. Nah, qasad tu dia kata, tuju oleh aku bukan kepada batu ni, tapi kepada orang yang ada di dalam batu ni. Siapa? Iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei Marwan, katanya Abu Ayyub Al-Ansari, beringat, aku pernah dengar sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, jangan kamu tangisi agama ni kalau orang yang menjaganya ialah ahlinya. Tetapi tangisilah olehmu akan agama ini apabila orang yang menjaganya bukan ahlinya. Itu hadis Nabi SAW tu. Hadis tu sahih. Nah, jadi nak cerita kata bahawasanya ada dah kelompok lagu ni zaman Abu Ayyub Al-Ansari tu ada dah. Mama, bimbang takutnya orang Islam ni jadi syirik. Duk sembuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu kebimbangan yang ekstrim tadilah yang menyebabkan mereka ni mengharamkan orang pergi ziarah kubur Nabi. Jangan. Tak ada manfaat apa tukar hak saya bawa ni lebih bermanfaat daripada Nabi hak telah tak ada dalam kubur tu. Siapa tahap tu setengah-setengah mereka. Jadi mereka mengharamkan benda yang diijmakkan sunat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man zarat kubri, barang siapa yang ziarah ia akan kuburku, wajabat lahu syafaati, nescaya wajiblah baginya syafaatku nanti hari akhirat. Pergi ke Madinah tengok. Hadis ni ada di ukir di mimbar khutbah dalam Masjid Nabawi. Nabi sendiri kata siapa hok mari ziarah kuburku, wajib baginya itu syafaatku hari akhirat. Bahkan Nabi kata man hajja aw umrata falam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang berhaji dan berumrah tapi dia tak mari ziarah aku. Ya dah, kerana haji umrah tak ada satu daripada rukun ke fardu ke wajib haji ke ziarah kubur Nabi tak ada. Kalau umrah gak hang niat ihram tawaf 7 kali, sa'i Safa Marwah, lepas tu tahlul. Habis boleh satu umrah. Tak ada pergi ke Madinah pun tak apa, sah dah umrah. Maka Nabi kata man hajja au umrata, barang siapa yang berhaji atau berumrah, falam yazurni, maka tiba-tibanya dia tidak mari ziarah aku di Madinah, faqad jafani, maka sesungguhnya dia benar-benar nak buat balah dengan aku, dia mau menyakiti aku. Itu lagu tu dah. Maka jangan kita jadi lagu tu. Ni azan dulu dah. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna
محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا ومولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك تخلف. Baik. Jadi fok dia ni terlalu syadik ekstrim sangat, takutnya yang kata jadi syirik sembah Nabi, maka mengharamlah mereka itu akan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dalam hadis-hadis banyak sangatlah orang panggil hadis-hadis tentang anjuran kita berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu ada satu hadis di zaman Sayyidina Abu Bakar kalau tak silap, iaitu sahabat pergi mengadu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam tentang kemarau, musim kemarau yang melanda di Madinah. Maka Aisyah kata, idhab ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tu? Buka atap. Jangan wiada orang panggil antara langit dengan kubur Nabi itu satu penutup, sakfun, jangan ada sakfun. Lepas tu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diturunkan hujan. Maka turun sungguh. Maka sebab tu kalau kita tengok kubur Nabi, kubbatul khadra, kubur hijau tu kan. Kubur hijau tu kubur Nabi. Sampai sekarang pun ada dia buat pitu. Di atas tu ada pitu. Pitu tu tepat kepada tanah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak zaman berzamai sampai ke zaman zaman khilafah Uthmaniyah, begitulah dibuka. Kalau kemarau dibukakan atap tersebut. Karena itu anjuran daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu nanti kita bawa kitab tersebut, kita baca beberapa riwayat-riwayatnya tentang ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ziarah kubur para alim ulama, para salihin. Itu dah. Jadi tidak berasah lah orang panggil kebimbangan mereka ni, kebimbangan yang ditimbulkan oleh orang yang seumpama Marwan bin Hakam tadi, yang silap pergi belepuk atas belakang Abu Ayyub Al-Ansari. Ingat kau siapa? Awak tu awak bukan sahabat pergi belepuk atas belakang sahabat. Ingat kau orang jahil duduk tepek muka di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Nabi kita sabda, inni lastu akhsha alaikum an tusyriku. Aku tidak bimbang berlaku ke atas kamu tu kesyirikan. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kita orang mukmin ni apabila kita mengaji sungguh ilmu akidah, faham sungguh ilmu tauhid, maka kita orang mukmin, bukan orang musyrik. Kita tidak mensyirik ke Allah Taala, tidak menyengutukan Allah Taala pada zatnya, pada segala sifatnya, pada segala perbuatannya. Melainkan kalau tak mengaji, memanglah. Jangan kata jumpa Tok Bomo. Orang tak mengaji ilmu akidah ni saat sekarang duduk dalam ekong ni pun syirik. Ni duduk bawah cerah lapu, bawah beranginya kipas, bawah sejuknya ekong. Kapir sambil-sambil dah. Apa? Ada dia i'tikad. Ekon yang menyejuk. Tabiat ekon memberi sejuk, tabiat lampu memberi cerah, tabiat kipas yang memberi angin. Kapir selalu dah. Atau kerana ekon bagi sejuk, kerana kipas bagi angin, kerana lampu dapat cerah. Kapir selalu dah.
Mana? Wa may yaqul bi tab'i au bi illah fadzaka kufrun 'inda ahli millah. Barang siapa yang mengiktikadkan makhluk ni dapat memberi manfaat mudarat dengan kerananya atau tabiat dia, maka itu pegangan kufur di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah, ataupun dia kata Allah jadikan power pada aircon mampu bagi sejuk. Ya ke? Pada kipas ada power Tuhan buat mampu bagi angin. Pada Panadol kekuatan yang Tuhan jadikan mampu bagi sehat. Pada makanan, pada nasi ke apa, ada kuah power yang Allah jadikan mampu bagi kenyang. Mampu hilangkan dahaga. Air ni Allah Ta'ala buat. Ada power dia. Itu pada kufur khilaf ulama. Tapi sesat sepakat. Wa man yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyyun fala taltafiti. Jadi kalau tak ngaji akidah ni, tak nanti kau jumpa tok bomo gapo nak syirik ni. Tak nanti kau hidup kubur. Duduk lekor makan Panadol pun kafir. Syirik je ke? Lepas tu hak betul lagu mana? Hak pegangnya tauhid sungguh. Di sisi kita makan Panadol, Allah jadikan sehat pada adat soh menyalahi. Gitu ya. Di sisi kita pasang aircon, Allah jadikan sejuk pada adat soh menyalahi. Di sisi kita pasang lampu, Allah jadikan cerah pada adat soh menyalahi. Di sisi kita naik kereta, Allah menyampaikan pada tempat destinasi pada adat soh menyalahi. Gitu. Aku tu saya. Kalau tak ngaji ilmu akidah, aku mana panjang sangat gitu. Iya di sisi. Di sisi bukan dengan Panadol Allah bukan. Kalau dengan Panadol Allah jadi sehat mana? Kalau tak ada Panadol tu saya tak erti nak sehat lagu mana gitu. Dengan nasi, dengan makanan, dengan minumnya Allah Ta'ala jadikan kenyang, hilang dahaga. Lepas tu kalau tak ada makanan tu saya tak erti nak jadi hilang lapar, jadi kenyang, dari hilang dahaga tu tak erti tu tak gitu. Di sisi kita makan, Allah jadikan kenyang pada adat soh menyalahi. Apa? Kalau Tuhan tak bagi kenyang makan boleh satu kontainer nasi pun. Duk lapar situ juga. Karena fa'ilul mukhtar, tukang sang pencipta yang maha menentu hanya satu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi duk bimbang apa? Benda Nabi tak bimbang. Lepas tu Nabi bimbang apa? Wa inni akhsha alaikumud dunya antanafasuha. Aku ni bimbang kata Nabi ke atas kamu ni apabila mu dapat dunia. Lalu mu berlomba-lomba pada dunia. Bila dapat dunia ni tak reti dah lah. Nak kecek supaya masa tak boleh dunia. Masa tak ada pangkat, tak ada jawatan, tak ada kuasa. Berdegar-degar kita ni lawan benar-benar muka ni. Tapi bila sudah ada pangkat, sudah ada kuasa, tak berani nak kecek lagu mana. Payah jadi berat mulut, jadi penuh sagung juga. Jadi tak boleh nak kecek kita. Tu hak Nabi bimbang. Yang tu hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimbang. Ingat baik. Jadi kita kena bimbang hak Nabi bimbang. Tak sudut bimbang hak benda hak Nabi tak bimbang. Nak sukzong pasal apa dengan orang Islam? Awak ni makan Panadol ni awak iktikad Panadol bagi sembuh kau. Syirik ni awak ni kafir. Awak bawa pakai Panadol. Gitu ke? Nyanyi gitu. Dah dia orang Islam, dia makan Panadol. Mesti dah dia iktikad Allah bagi sehat, bukan Panadol. Gitu cukup. Kita husnuzon dengan orang Islam. Tak payah kita sukzon dengan orang Islam. Tu tengok. Wahwa dan ia ma ajma'al muslimuna ala nadbih. Amalan yang diijma'kan oleh ulama Islam di atas sunatnya. Tiba-tiba mereka mengharam ialah as-safaru li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ialah musafir nak pergi ziarah kepada kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak ni dalam Quran tak ada lagi lah. Kita duduk dengan hazah atau nasakh mansuh, tak termasuk daripada nasikh mansuh. Mana ayat Allah Ta'ala firman, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima
walau annahum izzalamu anfusahum, jikalau mereka itu manusia yang buat zalim di atas diri-diri mereka itu, ja'uka, datang mereka itu kepada engkau, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tak disebut pada masa hidup saja ke, tidak pasal lepas mati, tidak. Ayat ni tidak termasuk nasih mansuh, tetap kekal. Nah, sampai ke kiamat. Fastaghfara lahumur rasul. Mereka minta ampun kepada Allah, lalu Rasul dalam kubur tu pun minta ampun kepada Allah di atas dosa kita. La wajadullaha tawwabar rahimah, pasti engkau dapati Allah Ta'ala Maha rahmat, Maha kasih belah dia kepada hamba-hambanya. Itu. Jadi kita orang mukmin, orang Islam, ahli sunnah wal jamaah ni, kalau pergi ke Mekah, buat haji ke buat umrah, rezeki Allah Ta'ala bagi, tetaplah kita pergi ziarah kepada kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tidak termasuk hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man hajja au umratah falam yazurni faqad jafani. Siapa yang berhaji dan berumrah tapi tak mari ziarah aku, maka dia buat menyakiti hati aku. Dan supaya kita termasuk orang yang dapat syafaat Nabi akhirat kelak. Karena Nabi kata, man zarat kubri, siapa yang mari ziarah kuburku, wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka pastilah dapat baginya syafaatku pada hari kiamat. Gitu. Wa khalafuhum, dan menyalahilah mereka itu, fuak tadi itu, hum akan mereka itu orang Islam, fima dzukira, pada barang yang disebut, ia barang, yakni pada masalah ziarah kubur, wa ghairihi, dan banyak lagi hak lainnya. Masalah tawassul, masalah istighatsah. Itu banyak orang panggil perkara-perkara yang menyebabkan jadi berlaku perbalahan dalam masyarakat. Itu dah. Tawassul tak boleh. Sebab apa dia kata? Nabi mati dah, nak tawassul pasal apa? Tak boleh manfaat mudarat. Tu benar tu. Kita di Selangor ni kalau khutbah Jumaat, tiap-tiap khutbah yang kedua tu pasti tawassul dengan Nabi. Betul tak? Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyika. Tengok. Tawassul dengan Nabi. Tapi fuak ni kata tak boleh. Apa? Syirik. Sebab apa tak jadi syirik? Sebab Nabi tak ada dah. Nabi tak boleh beri manfaat mudarat sebab yang mati dah. Kalau ia hidup baru boleh. Itulah syirik ayatnya. Nabi ni kalau hidup ke, kalau wafat, intikal, mati, meninggal dunia ke, tetap sama saja tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Lepas tu hak kita duk tawassul tu, minta dengan Allah, wasilah dengan Nabi. Gitu. Ingat baik-baik. Jadi bukan minta dengan Nabi dengan mengiktikadkan Nabi yang dapat bagi manfaat mudarat, tidak. Kita minta dengan Allah dengan berkat sebut nama Nabi. Itu tawassul. Jangan silap faham. Kalau istighatsah sekalipun, minta dengan Nabi. Minta dengan Nabi itu pada majas. Hakikatnya ialah Allah. Macam kita lapar lah. Kita seru bini kita. Biniku, pergi masak nasi ni. Lapar ni. Kita minta tolong bini kita. Betul tak? Istighatsah lah tu. Minta tolong. Istighatsah tu mana minta tolong? Minta tolong siapa? Allah. Ya Allah, lapar nasi ni. Nanak gitu ke? Lepas tu buat kerja lagu tu. Minta tolong bini kita. Tapi hakikat dalam perut hati kitanya, siapa yang memberi rezeki? Allah. Bini kita tu makhluk Allah. Dia tak dapat bagi manfaat mudarat. Itu ingat baik. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi. Ini sebagai dalil, takut kata, yo kau ustaz, nama kita fitnah. Al-Hafiz Imam Ibn Taimiyah ke? Dah. Lalu dia buat mari perkataan Ibn Taimiyah sendiri. Qala Ibn Taimiyah, telah berkata oleh Syekh Al-Hafiz Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, fi fatawihi, di dalam kitab fatwanya. Itu majmu' fatwa dia. Dia kata mana? Wa idza safara li'tiqadihi annaha ay ziyarata qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atun kana dzalika muharraman bi ijma'il muslimina fasarat tahrimu minal amril maqtu'i bih.
Ini orang panggil ibarat perkataan Syekh Ibn Taimiyah. Ya tak ada? Wa idza dan apabila safaro bermusafirlah oleh seorang li'tiqadihi kerana i'tiqad pegangan dia annaha akan bahawasanya apa ziarata qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ta'atun. Pegangan dianya ziarah ke kubur Nabi itu ialah taat, ibadat. Satu ibadat yang dapat pahala. Yalah, dah Nabi sendiri kata. Man zarat kubri wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Lah apanya? Betul lah. Ibadat lah tu. Kita ziarah kubur Nabi itu ibadat juga. Ibadat, taat. Tiba-tiba Imam Ibn Taimiyah kata, siapa yang bermusafir dengan pegangan hati dia bahawasanya ziarah kubur Nabi itu ialah sebagai taatun, sebagai ibadat. Kana dzalika, nescaya adalah demikian itu ziarah kubur Nabi tersebut muharraman bi ijma'il muslimina. Jadi haram hijrah tersebut dengan sebab ijma' orang Islam. Kata siapa? Ini dakwanya Ibnu Taimiyah. Ya dakwah ya tu. Jadi bagi dia bukan ziarah kubur Nabi, ziarah masjid Nabi. Ya gitu. Sehingganya banyak kitab-kitab seumpama kita Riyadhus Shalihin ataupun kitab sahih Muslim. Kalau ada orang panggil bab pada menyatakan kelebihan ziarah kubur Nabi, babun fi bayani fadilati ziyarati kubrin Nabi SAW, ditahrif, dibuang, dihazaf, bukan tahrif, ditabdil, ditukar. Tukar kan? Babun fi bayani fadilati ziyarati masjidin nabawi. Gitu. Bab pada menyatakan kelebihan ziarah masjid Nabi. Ya tak usah ziarah kubur Nabi. Nah, tu gitu. Awak kan tak tahulah dia ambil di mana lagu tu. Kita ziarah masjid Nabi pun ibadat. Ziarah kubur Nabi kerana kubur Nabi dalam masjid Nabi pun ibadat. Dua-dua ibadat. Dua-dua ibadat. Fasara, maka jadilah at-tahrimu, pengharaman tersebut, minal amril maqtu'i bih, ialah setengah daripada hijrah yang patut ditinggal. Maqtu' mana dipotong, dibuang, bihi dengan dia. Jangan duk buat maknanya. Tak usah duk ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Parok tu. Itu kata Al-Hafiz Syekh Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, antara salah satu daripada sejumlah besar fatwa-fatwa beliau yang mencari kharik lil ijma'il muslimin. Yang mencari ijma' kaum muslimin. Ini antara salah satu fatwa lebih daripada 50 fatwa Syekh Ibn Taimiyah yang melanggar ijma' ulama. Itu dah. Tu. Habis. Pak kita nak pergi hak ni? Tak ya. Kalau tanya saya, bagaimana Ustaz pandangan Ustaz kepada Al-Hafiz Syekhul Islam fi Madhabil Hambali, iaitu Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala? Kan kalau saya, seperti juga pada Ibnu Arabi. Mana? Khuz ma sofa da' ma kadaro. Gitu ya. Ambil hak murni-murni. Banyak. Fatwa dia hak bagus-bagus banyak. Rugi kalau kita tolak habis kan? Rugi kalau tolak habis. Bahkan banyak fatwa-fatwa di zaman kontemporari ni. Hak payah nak diambil dalam mazhab kita sendiri. Ada dibicara dalam fatwa Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah bicara. Boleh ambil? Boleh ya? Boleh. Jadi ambil hak bersih, ambil hak murni, ambil hak kena, tak mencari ijma'. Da' ma kadaro. Buang yang keruh. Apa? Yang mencari ijma' yang kontroversi, tinggal. Cukup. Wa hisabuhu 'ala Allah. Apakah balasan dia tu? Allah lah. Urusannya. Bukan urusan kita dah. Tu. Sebab kita nak bicara lebih-lebih pun, semua ni orang yang telah meninggal dunia belakang dah. Mereka telah dapat apa yang mereka usaha. Kita belum dapat lagi balasan apa yang kita sedang usaha di dunia ni. Maka alim ulama kita, terutama di Al-Azhar Asy-Syarif, mereka sangat cermat dalam mengomentar orang-orang yang telah meninggal dunia, terutama tokoh-tokoh alim ulama kita. Itu dah.
Habis itu kemudian nanti kita sambung lagi. Qala al-allamatu syaikhu Muhammad Bakhid al-Hanafiyu al-Muti'iyu fi risalatihi al-musammati tathhirul fuadi min danasi li'tiqadi. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, sedikit panggil perkara hang nak kosinya. Alhamdulillah, pondok pelajar kita di Tanah Wakaf Kuang Sungai Buloh tu sudah hampir siap 98%. Ini ada dalam gambar ni ya. Siap cak gapo ada semua. Ambo terima kasih banyaklah hok berwakaf, tak putu-putu berwakaf. Dan sekarang ni terkumpul duit wakafnya 109,000. Ya insya-Allah kita akan teruskan buat bin untuk masjid insya-Allah di atas tanah wakaf pondok tersebut. Jadi pondok asrama pelajar ni kita buat dengan keperluan semasa. Sebenarnya kita nak 9 buah, tapi kita buat baru 4 buah sebab pelajar kita pun ada 25 orang je. Jadi kalau kita buat 9 buah tu banyak sangat. Jadi takut banyak bangunan pada orang kat sini. Setakat ni muat dah pelajar 25 orang untuk 4 buah pondok asrama pelajar. Kita berhenti dulu tu, kita nak sambung buat masjid dulu. Nah, itu pun buat bin dululah sebab duit pun ada 109,000 saja. Zakat tu dulu. Kemudiannya di luar sana tu ini nah ada orang panggil beli sambil derma jugalah. Iaitu perfume ni. Harganya berapa ni? Ni 30. Kalau beli 30, kalau beli 2 50 gitu hak besar. Kalau hak ninya berapa? 15. Jadi tak gerak juga kita duk main ngotik-ngotik saja ni kata ni. Jadi kalau paling kurang dia mau nak beli ada juga orang panggil masuk ke pondok juga. Nah, mudah-mudahannya 15. Jadi kalau dia mau beli hak ni tu mudah-mudahannya masuk jugalah orang panggil derma untuk pembinaan pondok kita ni insya-Allah. Itu saja wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.